Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukura wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nafas-nafas yang beriman kepada Allah, dan juga kita dalam keadaan mencari jalan untuk mengisi masa kita dengan pengajian ilmu. Walaupun kita dalam keadaan yang terbatas, namun insya-Allah tentang rahmat Allah tidak terbatas, tentang kebaikan Allah tidak terbatas. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali dalam membicarakan keutamaan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji buah tamar ataupun buah kurma yang diperolehi dengan usaha yang halal, dia usaha sendiri, sama ada dia ini menanam daripada tanahnya sendiri ataupun tanah yang disewakan, ataupun dia bekerja dengan orang yang suruh tanam buah kurma kemudian dapat hasil, lalu diperolehi daripada hasil yang halal, sementara Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang halal sahaja, maka Allah Taala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Apa maksud tangan kanan? Allah tidak ada tangan kiri dan kanan. Allah tidak bersamaan dengan makhluk. Walaupun disebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, tetapi yang dimaksudkan tangan di sini adalah dengan keberkatannya. Maknanya sesiapa yang bersedekah dengan hasil yang halal, usaha pekerjaan dia, sebagai contoh menanam buah tamar. Ini contoh sahaja. Apa sahaja pekerjaan yang halal, lalulah dia ini menginfakkannya pada jalan Allah Ta'ala, maka Allah menerima amalnya dan Allah memberi keberkatannya. Kemudian Allah Ta'ala melipat gandakan. Melipat gandakan itu, yang pertama melipat gandakan pahala, yang kedua melipat gandakan keberkahan. Maknanya banyak keberkatan-keberkatan yang dapat daripada orang yang infak fi sabilillah. Sebagaimana seseorang daripada kamu yang melipat gandakan mahalnya, bahkan satu suap akan menjadi sebesar gunung Uhud. Maknanya kalau kita ini memberi makan kepada satu orang, satu suap saja, maka pahalanya umpama gunung Uhud. Begitulah gambarannya. Tapi yang sebenarnya tentang pahala kita tidak ketahui, serah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Taala akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, di antaranya bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan 'ibadihi wa ya'khudzus shadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Dan tidakkah mereka mengetahui bahawa dialah Allah Ta'ala yang menerima taubat daripada hamba-hambanya, dan juga Allah Ta'ala juga menerima sedekah-sedekah, yakni zakat-zakat yang diberi, sama ada sedekah itu sedekah yang wajib seperti zakat, ataupun sedekah yang sunat seperti maknanya hadiah, sedekah pada fakir miskin, harta-harta wakaf dan seumpamanya. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang menerima taubat lagi maha mengasihani. Ada ulama mengatakan bahawa kalau seorang itu sudah bertaubat dia daripada dosa-dosanya, dan hendaklah dia memperbanyakkan bersedekah. Kerana sesungguhnya sedekah ini akan cepat menghapuskan akan dosa-dosa dan juga cepat membawa kepada penerimaan amal. Allah Ta'ala, dia dengan sedekah ini, Allah Ta'ala menjadikan hambanya hamba yang dikasihi. Bagaimana kalau dia melakukan perkara maksiat? Contohnya, orang yang melakukan perkara maksiat, ia dimukai oleh Allah. Namun bila dia bersedekah, disebut di dalam hadis, as-sadaqatu tutfi'ul ghadab. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan. Jadi dengan sebab sedekah menyebabkan seseorang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 276, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Dan Allah Ta'ala susutkan, yamhu ni maknanya hapuskan ataupun kurangkan hasil-hasil daripada riba. Maknanya yang diambil dengan jalan riba, maka hilang keberkatan. Disusutkan, bukan semakin kaya, bukan semakin bertambah. Sebenarnya hasil pada riba ini semakin dikurangkan. Yamhullahu riba, Allah susutkan harta yang diambil secara riba, wa yurbis sadaqat. Yurbi ini suburkan. Allah kembangkan, Allah suburkan sedekah, yakni Allah Ta'ala berkatkan harta-harta yang dikeluarkan atas jalan sedekah. Sama ada sedekah itu sedekah wajib seperti zakat ataupun sedekah sunat seperti hadiah, sedekah pada fakir miskin ataupun harta-harta wakaf dan seumpamanya. Maka apabila seorang itu sedekah, kenapa seorang itu berat untuk bersedekah? Kerana mereka menyangka apabila mereka bersedekah, maka hartanya dikurangkan. Kerana apa? Kerana apabila dia ada duit, contohnya RM100, lalu bila dia bersedekah RM10, dia akan meletakkan bahawa duitnya sudah kurang, jadi RM90. Maka merasakan bahawa duit itu semakin kurang, jadi merasa sayang. Bahkan mereka menyangka ataupun mereka berkata, alangkah susahnya nak dapat duit, tiba-tiba mudah-mudah saja nak menginfakkan harta fi sabilillah. Maka fahaman ini fahaman yang salah. Kerana sesungguhnya sedekah tidak mengurangkan harta. Kerana apa? Kerana sedekah itu, harta yang kamu sedekah itu harta Allah. Dan Allah perintahkan kamu sedekah. Dan siapakah yang memberi harta? Allah Ta'ala. Maka apabila kita mengikut perintah Allah, Allah akan menambahkan akan harta. Maka fahamilah, sedekah tidak mengurangkan harta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menambahkan kepada seseorang hamba kecuali dengan sifat kemuliaan yang ada. Jadi dikatakan bahawa apabila seorang itu bersedekah, maka dengan sifat kemuliaan dia sedekah, Allah Ta'ala tambah. Dan seseorang yang pemaaf, Allah Ta'ala memberi kemuliaan juga. Orang yang bersedekah, Allah memberi kemuliaan. Orang yang memaafkan kesalahan orang, Allah memberi kemuliaan. Tidaklah seseorang yang merendah diri kepada Allah, melainkan Allah Ta'ala meninggikan akan darjatnya. Maknanya bila orang itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tinggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangkan harta. Ma naqasa malu min sedekah. Tidak kurang harta daripada sebab sedekah. Sedekah tidak mengurangkan harta. Apa maksud tidak mengurangkan harta? Kalau ditanya, mana tidak mengurangkan harta, Ustaz? Tadi saya ada RM100, saya sedekah 50, jadi tinggal 50 lah. Jadi kuranglah harta saya. Ya, zahirnya memang kurang. Tetapi orang yang yakin dengan janji Allah, Allah akan menambahnya, menggantikannya pada tempat yang lain. Sebagaimana kita katanya Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahawa mengapa kamu rasa sayang sedangkan Allah menggantikannya. Allah menggantikan rezeki kamu. Taklah diganti serta-merta. Hari ini kita sedekah, mungkin besok Allah Ta'ala ganti terus. Ataupun akan datang Allah Ta'ala ganti dengan harta yang lebih baik lagi. Kerana apa? Kerana ini janji Allah. Kerana ini janji. Janji baginda Rasulullah SAW, ma naqasa malum min sadaqah. Harta kamu tidak akan kurang. Itu katanya Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala menyusutkan, mengurangkan harta daripada riba, wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala suburkan daripada harta-harta sedekah. Maka dikatakan bahawa seorang hamba tidak menghulurkan tangannya untuk sedekah, melainkan sampai sedekahnya ke tangan Allah. Sampai sedekahnya ke tangan Allah. Di sini kena faham, Allah tidak memiliki tangan. Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Maknanya apa? Maknanya kata ulama, yakni Allah Ta'ala menerimanya
sedekah kamu. Allah menerima sedekah kamu dan Allah Ta'ala redha kepada kamu apabila sedekah kamu sampai kepada orang yang kamu berikan. Kalau dia peminta sedekah, sampai kepada peminta sedekah. Kalau dia bukan peminta sedekah, tapi kamu nak bagi pada dia, maka sedekah-sedekah yang kamu beri kepada dia, sama ada dia minta ke, dia tidak meminta, akan membawa kepada kamu ini mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah Allah memberi harta ni, kalau kita pandai, kita faham, kita gunakan pada jalan Allah, dia sangat untung. Sangat untung. Kadang-kadang orang yang banyak harta, kadang-kadang pahala dia lebih banyak pada ulama-ulama. Boleh jadi. Macam mana contohnya? Contohnya begini. Dia seorang yang kaya, harta banyak. Maka dengan kekayaan tu dia membina madrasah. Duit dia saja. Tapi dia tak mengajar. Maknanya dia tidak mengajar. Dia hanya membina saja. Bagi duit dia sehingga terbinalah satu madrasah. Maka sepanjang madrasah, katakanlah madrasah tu madrasah tahfiz Quran. Maka sepanjang orang yang mengaji Al-Quran di dalamnya itu sampai pahala kepada dia. Sampai pahala. Selagi mana madrasah itu ada. Ulama tu dah mati dah yang mengajar. Ganti ulama yang lain. Tapi pahala dia tetap sampai. Sebab itulah orang yang bijaksana ini adalah orang yang menggunakan hartanya pada jalan Allah sehingga dia mendapat kebaikan di negeri akhirat kelak. Baik, dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa kita kena faham bila kita, yang pertama kita faham apa dia? Apabila kita ada harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Zahir saja kita pegang. Sama ada duduk dalam kocek kita, ataupun duduk dalam akaun bank kita, ataupun duduk di tangan orang yang akan bayar hutang kepada kita. Tapi hakikatnya itu bukan milik kita 100%. Ada milik orang lain. Maka milik orang lain itu hendaklah diberi. Umpama yang wajib seperti zakat, ataupun yang sunat seperti hadiah ke, sedekah ke, ataupun apa-apa saja bentuk pemberian semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena faham, apabila kita menginfakkan harta pada jalan Allah, maka harta itu tidak dikurangkan. Tidak dikurangkan walau sedikit pun. Kerana sesungguhnya janji Allah, wa yurbis sadaqat, Allah akan suburkan harta kamu dengan sebab sedekah. Maka hari ini kita bersedekah, esok Allah Ta'ala limpahkan rezeki lebih banyak daripada apa yang kita sedekahkan. Hanya kita kena yakinlah apa yang Allah janjikan, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua kita kena faham, harta yang kita infak itu, harta itu akan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah. Yang ketiga apabila kita infak ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah terima terus. Maknanya Allah terima dan menyebabkan sang pemberi sedekah tadi mendapat keredaan Allah. Allah redha dia sebagai hamba, Allah redha dia. Maka begitulah, tak ada benda yang paling untung kalau kita dapat keredaan Allah. Tak tahulah benda apa yang lebih untung daripada mendapat keredaan Allah. Mendapat keredaan Allah itulah yang paling untung sebenarnya. Maka dikatakan bahawa Allah menerima dan meredainya sampai ke tangan peminta tadi. Seorang hamba tidak membuka pintu permintaan sementara ia mampu, melainkan dibukakannya baginya pintu kefakiraan. Kalau dia mampu, jangan meminta. Kalau dia tidak mampu, dia meminta. Kalau tidak, meminta ini ada dua. Satu, meminta yang dipuji. Macam mana meminta dipuji? Seperti meminta bukan untuk peribadi dia. Bukan untuk peribadi dia, tetapi untuk kepentingan umum. Jadi jangan kata apalah. Tidak salah sebenarnya orang yang meminta, saya ingin membuat satu masjid. Pihak masjid, jawatankuasa masjid telah bermesyuarat untuk menambah baik pulih masjid. Maka kami minta sumbangan kepada para jemaah. Maka dia minta. Memang dia minta. Tapi bukan untuk rumah dia. Dia minta untuk rumah Allah. Lepas tu datang satu orang pula minta derma untuk madrasah atau masjid. Pejabat kuasa masjid pun beritahu, saya sebagai bendahari masjid, maknanya nak minta pada semua jemaah, kita nak minta kutipan derma untuk madrasah sekian-sekian.
maka tidak salah sebenarnya. Atas orang lah. Kalau orang nak minta, minta. Ada orang jenis ustaz yang tak minta pun ada. Walaupun dia ada madrasah, dia tak minta. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang minta, kita tak kata salah. Kita tak salah. Kerana untuk sama-sama kongsi agar mendapat fadilat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada masalah. Adapun niat itu atas masing-masing. Kalau niat dia betul kerana Allah, dia dapat pahala. Kalau niat dia nak dapat nama, pujian, maka itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa kalau seorang itu meminta-minta, yang kedua meminta untuk dirinya, tetapi untuk kepentingan agama, maka tidak jadi masalah juga. Ataupun untuk kehidupan dia yang terpaksa dia meminta, maknanya maka itu tidak salah, tetapi kurang afdal. Kalau boleh dia usaha. Kalau dia berusaha. Tapi kalau tak boleh nak usaha zaman sekarang ni, dia kata ustaz zaman sekarang ni kerja pun payah, niaga pun tak maju, saya minta bantuan sikit. Maka kita pun bagi sekadar kita mampu. Maka tidak salah daripada dia mencuri, daripada dia ini melakukan perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok lagi. Maka dikatakan bahawa hamba itu berkata, hartaku. Padahal ia hanya memiliki 3 jenis harta. Harta ni ada 3 jenis sahaja. Apa dia 3 jenis harta? Yang pertama, yang dimakannya. Maknanya, yang dia makan. Hak dia makan hilang. Habis ya, kata tu ni. Saya ada duit ni, saya nak beli makanan ni. Saya nak makan makanan yang, tak kira makanan mahal-mahal. Maknanya, habis dia pun bayar beli makanan hak mahal-mahal, dia pun bayar, dia makan, habis gitu saja. Harta pun habis. Maka harta ini yang ada 3. Yang pertama, yang dimakan, maka dia akan hilang. Dia akan hilang. Yang kedua, yang dipakai. Yang dipakai, dia akan usang, dia akan rosak, dia akan buruk. Kalau baju jadi buruk. Kalau kereta jadi buruk. Kalau rumah jadi lama. Gitulah. Begitu. Jadi yang kedua, yang dipakainya akan menjadi usang. Usang yang kita panggil. Ataupun akan rosak. Dan yang ketiga yang diberikannya. Ini bagus. Yang diberikannya itu akan naik kepada Allah. Sama ada kita ini maknanya yang kita guna akan yang terus habis ataupun yang kekal dengan kita tapi akhirnya akan jadi rosak. Rumah sampai maknanya akhir sekali rumah pun jadi buruk. Kereta pun memang jadi buruk lah lamanya. Baju lama-lama jadi cari. Begitu gambarannya. Yang kekal yang diberi. Yang diberi itu kekal. Yang diberi kekal naik sampai kepada Allah. Selain itu tidak ada. Sementara yang ditinggalkannya adalah untuk orang lain. Lalu dia tinggal itu bukan milik dia lah. Bila dia mati saja, kereta sudah bukan milik dia, rumah bukan milik dia. Milik dia tu masih ada dengan dia. Tapi bila dia sudah wafat, bukan milik dia. Okeylah, dia ada kereta dia. Dia ada rumah dia. Perabot dalam rumah hak dia tadi. Itulah yang dia. Tapi semua yang ada itu akan binasa. Akan usang. Kalau dia mati, kemudian benda tu ada, bukan jadi milik dia. Jadi yang ketiga tu yang baik. Iaitu yang diberi, itulah harta kamu. Yang diberi itulah harta kamu sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul ghadab. Sesungguhnya sedekah itu menghapuskan kemarahan Allah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan. Sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis yang lain, sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air menghapuskan api, memadamkan akan api. Begitulah. Maknanya, kalaulah air ini, kalau disimbah pada api, memang api akan padam. Kalau disimbahkan air pada api akan padam. Maka demikianlah gambarannya, kalau sedekah itu diberi sedekah, maka dosa akan terpadam. Macam ke air memadamkan api. Maka sedekah itu boleh menghilangkan kemurkaan Allah sebagaimana yang dibaca hadis tadi.
dan juga boleh menghapuskan kejahatan kita, dosa-dosa kita. Maka kita amat memerlukan sedekah. Kita tak mampu nak sedekah banyak sebab kita ni bukan orang kaya katanya. Tak apa. Sedekah jangan tunggu kaya. Sedekah mengikut kemampuan kita. Walaupun saya satu hari RM1. Satu hari RM1 saja saya boleh sedekah. Maknanya. Kalau rasa berat RM1 pun Allah Zambalina charity pun susah. Tapi tambahkan duit kamu dengan sedekah. Biarlah sedekah 5% pun tak apa. Ataupun tak nak sedekah lagi. Setiap subuh. Ini ada amalan masyhur. Dipanggil sedekah subuh. Sedekah subuh. Maka setiap subuh simpan RM1. Lepas subuh simpan RM1. Simpan. Cukup duit. Infak fisabilillah. Itu sebagai contoh. Maka begitulah. Orang-orang yang banyak infak, tolong orang ni, Allah beri kemuliaan dia. Kemudian dikatakan bahawa dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa dengan sedekah hamba Allah Ta'ala itu, Allah menghilangkan 70 pintu keburukan. 70 pintu keburukan Allah Ta'ala akan menghilangkan dia. Maka dikatakan demikianlah. Maknanya keburukan-keburukan boleh jadi 70 jenis dosa Allah Ta'ala akan padamkan dengan sebab sedekah yang dilaksanakan. Maka beruntunglah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang suka bersedekah. Moga-moga Allah Ta'ala menghilangkan hati kita yang merasa sayang dengan harta. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ini begitu ringan menginfakkan harta sebagaimana angin yang bertiup. Baik, kita tengok. Sementara itu ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan cahayanya pada hari ketika tidak ada cahaya. La zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kiri tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maka orang yang banyak bersedekah dikatakan bahawa dekat negeri akhirat nanti dia mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana orang lain tak dapat naungan, dia dapat naungan. Di dalam kitab Daqaiq Akhbar ada mengatakan bahawa orang yang banyak bersedekah ini ketika mana orang tidak ada berpakaian di padang mahsyar, nanti Allah beri pakaian kepada dia. Bangkit memang tidak berpakaian belaka, tetapi oleh kerana dia bersedekah, satu ketika Allah memberi pakaian kepada dia. Ini ada dalam kitab Daqaiq Akhbar. Begitulah kelebihan orang-orang yang infak fisabilillah. Jadi macam mana infak? Bermakna infak tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksudnya kalau orang tu infak, ketika mana dia infak, dia lupakan. Jangan ingat langsung tentang dia infak. Jangan duk sebut-sebut. Hai, madrasah tu saya bagi gak 5,000. Orang ni saya bagi gak dalam 1,000. Orang ni masa nak pergi belajar saya bagi 10,000. Orang ni pula dia meniaga saya bagi modal 5,000. Jangan sebut. Jangan sebut apa yang kita telah beri pada orang tadi. Semoga memang benar-benarlah amalan kita diangkat oleh Allah. Kalau tidak, kata ulama, itu makna amalan tidak diangkat. Kerana amalan itu duduk dalam hati kamu lagi. Okey, baik. Lalu dikatakan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan baik menutup pintu-pintu kejahatan. Bahkan Allah Ta'ala juga berfirman, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu menutup pintu kejahatan. Dan sedekah itu memadam kemukaan Allah. Bila kita bersedekah, Allah marah kita dengan sebab dosa kita bersedekah. Bertukar menjadi Allah kasih kepada kita. Dan juga dikatakan bahawa dan silaturahim, orang yang menghubungkan hubungan silaturahim ini, Allah Ta'ala panjangkan umurnya di atas muka dunia dalam kebaikan. Dan setiap perbuatan baik ini dikesedekah. Kita senyum sedekah, kita bersalaman sedekah, kita tolong orang sedekah. Maka apa-apa perbuatan baik itu sedekah. Dan orang yang melakukan kebaikan di dunia juga adalah orang yang dikira melakukan kebaikan di negeri akhirat. Maknanya apa? Maknanya kalau dia banyak buat kebaikan di atas muka dunia, maka dia akan dapat kebaikan dekat negeri akhirat. Sedangkan orang yang melakukan kemungkaran di dunia ini adalah orang yang melakukan kemungkaran dekat negeri akhirat. Maka orang yang pertama yang masuk syurga adalah orang yang banyak melakukan kebaikan.
Maka di situlah dia suruh kita melakukan kebaikan. Bukan orang yang pertama masuk syurga ni orang Rasulullah. Masuk dia orang yang utama masuk syurga. Orang yang utama masuk syurga itu adalah orang yang banyak buat kebaikan. Maka disuruh kita di atas muka dunia tempat melakukan kebajikan. Antara kebaikan yang Allah Ta'ala kasih adalah sedekah. Bila sedekah saja, maka Allah Ta'ala gandakan pahala. At-Tabarani, Al-Imam Tabarani dan Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ditanya, apakah sedekah itu ya Rasulullah? Apakah sedekah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, sedekah itulah pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah. Yang ada tambahannya. Allah Ta'ala tambah. Lalu baginda membaca ayat. Firman Allah Ta'ala, man zalladhi yukridallaha qaradan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah orang yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan pinjaman? Kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan pinjaman? Siapa nak beri pinjam pada Allah? Allah perlu duit ke? Allah perlu pinjaman kita? Tak. Allah menggunakan perkataan pinjaman. Pinjaman ni kerana benda yang pinjam tu dapat balik. Jadi kalau kita beri kepada Allah, Allah beri balik pada kita. Kalau kita beri pada orang pinjam kita belum tentu dapat balik. Tapi kalau kita beri pada Allah, mustahil tak dapat balik. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Kaya. Sebab itu Allah menggunakan perkataan pinjaman. Man zalladhi yuqridullah qaradan hasanan. Siapa yang nak beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa maksud pinjaman yang baik? Yang ini pinjaman ataupun pemberian yang ikhlas. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah Ta'ala melipat gandakan balasannya dengan sebanyak-banyaknya. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Ta'ala juga lah yang menyempitkan dan Allah Ta'ala yang meluaskan. Allah lah yang menyempitkan, Allah yang meluaskan pemberian rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah dikembalikan. Kalaulah rezeki sempit, jangan kita salahkan Allah. Kita yang tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Baginda menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberi secara sembunyi-sembunyi kepada fakir, orang fakir, atau yang dilakukan bersungguh-sungguh walaupun daripada harta yang sedikit. Sungguh-sungguh memberi sedekah. Maknanya apa? Kalau boleh kita sendiri yang hantar. Ataupun kita cari orang-orang yang tu tanda kesungguhan kita nak beri sedekah. Ataupun kita cari siapa orang susah untuk kita beri sedekah. Baginda SAW bersabda, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kamu zahirkan sedekah secara terang-terang, maka itu baik. Itu baik. Kenapa baik? Kerana kita tunjuk kita sedekah menjadi contoh kepada yang lain. Tapi kalau kamu sembunyikan sedekah itu, kamu beri kepada fakir miskin, maka itu juga baik bagi kamu. Itu juga fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu lagi. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan perbuatan kamu yang sedekah diam-diam itu menghapuskan daripada segala kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Maka Al-Imam Muslim yang memberi pakaian kepada Muslim yang lain. Orang Islam yang memberi pakaian pada orang Islam yang lain yang tidak ada berpakaian, maka Allah memberikan pakaiannya daripada sutera syurga. Orang Islam yang memberi makan kepada orang Islam yang lain ketika mana orang Islam lapar, maka Allah akan memberikan makanan dia daripada buah-buah di dalam syurga. Orang Islam yang memberi orang Islam yang lain dalam keadaan dahaga kehausan, dia beri minum, maka Allah Ta'ala memberi dia air arak. Macam mana ni? Allah Ta'ala beri dia arak dalam syurga. Dalam syurga. Maka seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Bagaimana seorang Islam yang baik? Bagaimana ciri seorang Islam yang baik? Katanya Rasulullah, iaitu engkau memberi makan serta mengucapkan salam kepada, yang pertama kau beri makan. Kamu memberi makan pada orang. Ini contoh orang Islam yang baik. Kemudian kamu mengucap salam kepada orang yang engkau kenali dan orang yang engkau tidak kenali. Itu antara contoh Islam yang baik. Beri salam. Kadang-kadang kita beri salam pada orang kita kenal. Kita tak kenal pun kita beri salam. Itulah yang sebaiknya. Lalu sahabat minta lagi, beritahulah kepada saya tentang segala sesuatu. Lalu segala sesuatu itu dicipta daripada air, kata Rasulullah. Beritahulah kepada aku sesuatu yang jika saya amalkan, saya masuk syurga, kata sahabat lagi. Katanya Rasulullah, kalau begitu kamu beri makan. Yang pertama beri makan. Yang kedua kamu sebarkan salam, beri salam. Assalamualaikum. Yang ketiga kamu sambung silaturahim. Jangan bermusuh-musuhan. Hubung silaturahim. Dan yang keempat kamu sembahyang di malam hari. Sembahyang di lewat-lewat malam ketika orang sedap tidur. Orang terlelap tidur. Dan 4 perkara ini menyebabkan kamu masuk dalam syurga, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi kamu tidak menjenguk aku, kata Allah. Bagaimana aku ingin menjengukmu? Ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam, tanya anak Adam. Mana engkau sakit, engkau adalah Tuhan. Bagaimana aku nak menjenguk kamu? Lalu Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahawa hamba aku si pula ni jatuh sakit? Tapi kenapa engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahawa apabila engkau menjenguknya, aku berada di sampingnya? Katanya Allah Ta'ala. Maka kita ziarah orang sakit seperti kita ziarah Allah Ta'ala. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, apa mu tak beri makan kat aku, kata Allah. Maka katanya hamba tadi, Tuhanku, bagaimana aku nak beri makan padamu sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah mengatakan, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku ini meminta makan pada kamu, tapi engkau tidak memberi makan? Tidakkah engkau tahu apabila engkau memberinya makan, maka nascaya engkau mendapati makanan itu di sisi Aku. Kalau kamu memberi makan pada orang tu, maka pada makanan itu datang daripada Allah. Allah bersama dengan orang yang kamu beri makan. Wahai anak Adam, aku minta minuman pada kamu, kenapa engkau tak memberiku minum, kata Allah Ta'ala. Ya Tuhanku, bagaimana aku nak beri kamu minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Lalu kata Allah, wahai hamba-Ku, si fulan tu ada minta minuman pada kamu, dia dahaga, tetapi engkau tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu bahawa apabila engkau memberi dia minum, nascaya engkau mendapati hal itu Aku berada di sisinya. Maka Allah memberitahu. Ini memberitahu pada kita bahawa apabila kita jenguk orang sakit, Allah ada di situ. Seolah-olah kita menjenguk Allah. Dan kalau kita memberi makan, kalau kita memberi minum, Allah Ta'ala kata, aku lapar, mu tak beri aku makan. Aku dahaga, mu tak beri aku minum. Kata sang hamba tadi, ya Allah, engkau ni Tuhan. Nak beri makan macam mana? Nak beri minum macam mana? Kata Allah Ta'ala, tidakkah pada makanan dan minuman itu adanya Aku di situ? Yakni Aku datangnya daripada Aku, daripada Allah Ta'ala. Maka apabila engkau beri makan, beri minum kepada orang-orang yang memerlukannya, bermakna engkau seolah-olah memberi makan dan minum kepada Aku. Maknanya apa? Engkau telah menggembirakan Aku, menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah memberitahu tentang kelebihan sedekah, sehingga orang yang bersedekah itu seolah-olah dia memberi makan pada Allah, memberi minum pada Allah Ta'ala. Oleh itu jangan sayang bersedekah. Jangan sayang bersedekah. Di sini kita kena faham lagi apa dia. Yang kita sedekah itulah sebenarnya milik kita. Yang kita sedekah itulah sebenarnya milik kita. Maka ada satu orang sahabat ni, dia ini ketika mana dia nak wafat, dia kata, Allah, ruginya aku, kenapalah dekat, alangkah baiknya jauh. Kenapalah buruk, alangkah baiknya baru.
kenapalah sedikit alangkah baiknya banyak. Lalu dia wafat. Maka isteri kata, ya Rasulullah, suami saya kata perkataan demikian, saya tak faham. Apa maksudnya? Maka dia pun beritahu pada Rasulullah, suami dia sebelum nak wafat, suami dia kata begitu. Seolah-olah suaminya mengeluh ketika mana dia nak wafat. Lalulah Rasulullah tersenyum. Rasulullah kata, ketika mana dia nak wafat, Allah tunjukkan pahala. Pahala apa? Pahala dia pergi masjid. Lalu dia kata, Allah, kenapalah rumah dia dekat? Kalau rumah dia jauh kan banyak kan pahala. Yang kedua, dia kata, kenapalah buruk alangkah baiknya baru? Sebab apa? Sebab satu hari dia pergi sembahyang subuh. Bila pergi sembahyang subuh, dia pergi awal. Sebelum subuh dia pergi dah. Sebab perjalanan rumah dia jauh. Dia tengok satu orang tua sedang tidur. Jadi bila satu orang tua sedang tidur, dia ni pakai baju baru ketika itu. Maka dia balik, dia ambil baju yang buruk sikit, dia bagi pada orang tua tadi, dia selimutkan orang tua tadi. Maka Allah memberi pahala kepada dia. Ketika nak wafat, Allah Ta'ala tunjuk pahala ke dia. Dia kata, Allah, alangkah baiknya kalau wiuk baru, apa wiuk buruk? Kemudian yang ketiga, dia pergi ke pasar. Bila dia pergi ke pasar, dia pergi beli makanan ke ahli keluarga dia. Dalam perjalanan balik daripada pasar tu, dia balik saja. Lepas dia balik nak bawa makanan, jumpa satu orang fakir miskin di tengah jalan. Maka orang fakir miskin pun minta dengan dia. Dia kata, saya ni tidak ada makanan, saya dah lapar beberapa hari tidak ada makanan. Dia kata, bagilah saya makanan yang ada di tangan tuan tadi. Katanya sang fakir miskin tadi. Maka dia pun ambil sedikit makanan tadi, beri kepada fakir miskin. Hak lain dia buat alik, hak banyak-banyak dia buat alik. Lalu Allah Ta'ala tunjuk pahala dia. Inilah pahala kamu ketika mana kamu beri makan kepada satu orang fakir miskin. Satu orang fakir miskin, inilah pahala kamu. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun tengok pahala. Dia kata, Allah, alangkah ruginya. Berapa beri sikit? Kalau aku beri banyak molek pada orang tadi, biar pahala lebih banyak lagi. Itulah demikian. Apa-apa yang kita lakukan di atas muka dunia ini, maknanya akan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya, antaranya bersedekah. Bagi siapa yang di luar sana, yang Allah memberi keluasan harta yang banyak. Allah memberi keluasan harta yang banyak kepada dia, lalulah dikatakan bahawa dia pun menginfakkan harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga ada manfaat. Moga-moga Allah Ta'ala buka hati kita menjadi dermawan. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.